Fokus negeri di bawah bayu, sambutan Aidiladha diraih umat Islam dalam kesederhanaan namun penuh kesyukuran. Puteranya terus sahaja bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Inisia, silakan. Ya, Nurul, sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraih umat Islam dalam kesederhanaan namun penuh dengan kesyukuran serta semangat pengorbanan. Di Masjid Negeri Kota Kinabalu yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni menunaikan solat sunat Hari Raya Aidiladha bersama lebih 10,000 jemaah. Solat diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Haji Suhaidi Kuanting manakala khutbah bertajuk Nilai Pengorbanan disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar. Hadir sama menunaikan solat sunat Aidiladha Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Shah Helmi Yahya dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Disandakan lebih 10,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidiladha di Majlis Daerah Sandakan. Di beluran gangguan bekalan elektrik seawal 7 pagi tadi tidak mematahkan semangat umat Islam menunaikan solat sunat Aidiladha di semua masjid di daerah tersebut. Turut menunaikan solat sunat Aidiladha pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri di Masjid Nur Syuhadah Kampung Sungai Nangka bersama lebih 200 jemaah. Saya melihat bahawa semangat dan juga iltizam masyarakat Islam di daerah ini begitu tinggi walaupun kita diuji dengan cabaran, namun sambutan disambut secara sederhana dan meriah di daerah ini. Di Tuaran, Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji G. Nur menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 1,000 jemaah di Masjid Haji Nur, Kampung Serusop. Solat sunat Aidiladha diimamkan Muhammad Aslam Jubair Jifri manakala khutbah bertajuk Aidiladha, Hayati dan Syukuri disampaikan Abdul Basit Saleh. Ketua Menteri juga tidak melepaskan peluang beramah mesra dan bersalaman dengan jemaah sebaik selesai solat sunat Aidiladha. Datuk Haji G kemudiannya merasmikan program ibadah korban di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran, seterusnya merasmikan Dewan Datuk Seri Parlimen Haji G Nur Surau Al-Jannah IPD Tuaran. 4 ekor lembu dikorbankan dalam program ini untuk diagihkan kepada anggota polis dan fakir miskin di sekitar daerah Tuaran. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, sekali lagi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata Sabah menyambut baik keputusan Mahkamah Rayuan The Hague Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu terhadap kerajaan Malaysia yang membuktikan bahawa tuntutan mereka tidak mempunyai locus standi. Katanya ia turut mengesahkan pendirian kerajaan yang tidak mengiktiraf tuntutan kumpulan tersebut. Jadi dengan keputusan Mahkamah di Netherlands itu, maka kita berharap waris Sultan Sulu yang membuat tuntutan itu perlu dinoktakan. Kerana mahkamah sudah membuat keputusan bukan saja di Netherlands tetapi juga di Paris dan juga di Spain. Jadi menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai asas langsung untuk menuntut negeri Sabah ini. Datuk Haji G turut menzahirkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan kerana mengambil tindakan tegas untuk berdiri teguh melindungi kedaulatan Malaysia. Lebih 3,500 keluarga B40 dan asnaf di Sabah akan menerima manfaat menerusi sumbangan 51 ekor lembu korban dalam program Korban Ikhlas iGuru Sabah. Anjuran bersama Yayasan Ikhlas dan Ikatan Guru Muslim Malaysia iGuru Sabah. Antara penerima sumbangan tersebut pelajar di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu, IPG Kampus Kent Tuaran serta beberapa sekolah rendah dan menengah terpilih di negeri ini. Ketika ditemui di IPG Kampus Gaya yang dipertua iGuru Sabah, Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata, selain beramal ibadah, program ini juga bagi mengeratkan silaturahim dengan masyarakat setempat. Dan hari ini kami di IPG Gaya baru saja selesai proses penyembelihan dan akan bekerjasama untuk sama-sama menyalurkan daging-daging tersebut kepada yang sepatutnya. Dan klimaksnya insya-Allah akan diadakan di SMK Kudat 2. Program korban ini dia bukan berakhir pada hari ini saja, tapi dia akan
dijadikan, dia akan menambah nilai, bertambah lagi dengan program-program yang berikutan yang berjangka masa yang panjang. Dan next year, insyaAllah, we'll see you again soon. Melatih pelatih kita untuk memahami dan juga merasai macam mana semangat pengorbanan itu adalah bukan hanya pengorbanan segi binatang, tapi pengorbanan segi tenaga, usaha dan juga kerjasama yang diberikan dan mengorbankan masa dan tenaga untuk masyarakat semua sekali. Program seperti ini kami dapat mempelajari bahawa satu pengorbanan lebih-lebih lagi sebagai seorang guru itu amat penting kepada anak didik di masa yang akan datang. Program Korban Ikhlas iGuru Sabah akan ke destinasi terakhir di SMK Kudat 2 dengan sumbangan 15 ekor lembu korban pada Sabtu ini. Pertubuhan bukan kerajaan NGO serta pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi disaran membantu usaha kerajaan menyebar luas kepentingan menderma darah. Ia bagi memberi kesedaran kepada orang ramai untuk tampil menderma darah dan seterusnya mengatasi masalah kekurangan bekalan darah di hospital negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata kesedaran pendermaan darah penting bagi membantu golongan memerlukan termasuk pesakit thalassemia. Kita cari jalan, kita cuba untuk meminta bantuan daripada NGO-NGO dan juga pemimpin-pemimpin peringkat kampung, iaitu Ketua Kampung JPKK untuk mengeluarkan ini kepada rakyat kerana ini saja yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh hospital. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Hari Penderma Darah Sedunia peringkat daerah Kota Marudu. Sementara itu, Pengarah Hospital Daerah Kota Marudu, Dr. Sutalsan Kanan memaklumkan di daerah Kota Marudu sahaja 122 pesakit thalassemia memerlukan pemindahan darah setiap bulan. Kempen memang almost setiap hari dianjurkan oleh pihak hospital dengan kerjasama agensi kerajaan dengan NGO. Tapi masalah di Kota Marudu adalah mandakan thalassemia tinggi, dia punya pembawa pun tinggi juga. So apabila kita saring mereka punya tahap HP pun berkurang. So itu salah satu cabaran. Unit perubatan transfusi daerah Kota Marudu hanya mampu mendapat purata pungutan antara 150 dan 200 unit darah sebulan berbanding keperluan sebenar sekitar 250 unit setiap bulan. Penganjuran Miss World Malaysia sekali lagi akan diadakan di Sabah pada Ogos depan dengan pelbagai pengisian menarik termasuk penglibatan finalis dalam projek amal sekaligus membantu mereka yang memerlukan. Acara kemuncak akan berlangsung pada 25 Ogos di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu berkata kementeriannya menyokong penuh acara tersebut dalam usaha meningkatkan lebih banyak impak positif termasuk memperkasa wanita muda di seluruh negara. Throughout the Miss World Malaysia Beauty Festival Week, the finalists will embark on an inspiring journey immersing themselves in the rich tapestry of Sabah culture and exploring its most impressive destinations. We are immensely proud to showcase the unparalleled beauty of Sabah and extraordinary tourism destination that captivates hearts. Datuk Christina menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Hadir sama Pengarah Kebangsaan Pertubuhan Miss World Malaysia, Dr. Sian Wong. Sementara itu, Dr. Sian memberitahu penganjuran acara tersebut secara tidak langsung membantu mempromosi potensi dan produk pelancongan di Sabah. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan, Nurul. Edisi adalah terima kasih atas perincian dari negeri Sabah itu.